وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita bertemu pada malam ini. Saya hormati para imam, guru-guru, juga orang yang lebih tua dari saya. Pada hari ini kita bertemu untuk saya sambung. Kita minta tadabbur pada ayat yang disebut apa sebelum ni? Isti'azah ataupun ta'awuz. Nama ayat ni isti'azah ataupun ta'awuz. Baik. Jadi di sini saya penggalkan ayat ni sebab kita akan bincang kalimah ni satu persatu. Sebab apa, dalam Quran ini dia tak macam bahasa lain. Dia setiap kalimah dan setiap huruf yang ada dalam Quran semuanya ada fungsi yang tidak boleh diabaikan sedikit pun. Semuanya ada makna. Sebab Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah ni, maka baginya kebaikan. Kemudian daripada kebaikan itu digandakan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu Nabi tak sebut la aqulu lahu alif lam mim harfun. Jadi sebut alif lam mim tu, Nabi tak sebut alif lam mim tu kira 10. Tapi dia sebut walakin alif tu kira 10, lam tu kira 10 dan mim tu kira 10. Maknanya itu alif lam mim pun huruf tu pun dah bernilai. Ada 10 pada, maknanya ada 30. Itulah mukjizat dari Quran ini. Baik. Jadi pada yang lepas kita dah bincang sedikit tentang a'udzubillah. Jadi sambung sedikit hari ini untuk syaitan. Tapi sebelum tu kita review balik daripada awal. Kita ulang kaji sedikit tentang apa yang kita boleh dapat, perkara yang boleh dapat daripada ta'awuz ini. Jadi dalam ta'awuz ni dia ada 3 lah perkara. Jadi pertama adalah kita sendiri. Jadi pertanyaan dalam ni dia ada pertanyaan, iaitu pertama, siapa aku? Sebab tu dalam terjemahan dia kata apa? Ta'awuz, aku berlindung. Sebut aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi pertama dia ada 3 pihak di sini. Pertama, siapa aku, siapa kita. Aku berlindung. Dan kedua, siapa Allah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi dalam istilah Arabnya ini pertama dia ada kaitan yang ini lah. Aku berlindung kepada Allah. Ini tempat yang kita nak dekati Allah. Dan kemudian min asyaitan, ini pihak yang seterusnya, iaitu syaitan. Jadi pihak yang kita nak jauhi. Maka penggunaan dua ni, huruf ja ni, huruf ja. B ni maknanya dekat, untuk dekat dengannya, bersama dengannya, kepada Allah. Kadang-kadang min ni untuk berlindung jauh daripada ni. Ini secara mudah untuk kita faham. Ta'awuz ni lah, ada pertama kita sendiri dan Allah, dan juga musuh kita iaitu syaitan. Jadi kita dah bincang tentang siapa aku. Jadi kita ini apa dia? Hamba yang dhaif. Bahkan insan tu dhaif Allah sebut dalam surah 4 ayat 28. Ini yang saya sebutkan pada minggu yang lepas. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ni hamba Allah yang lemah. Dan kita ni disebut apa? Juga hari-hari kita tengok satu surah yang letak nama kita, surah Al-Insan. Kita buka surah Al-Insan, surah 76, ayat 1 hingga ayat yang ke 3. Surah 76, surah Al-Insan.
578. Surat 578. Kita baca ayat 1 sampai 3. Ni ringkasan yang mudah cerita pasal siapa insan. Mudah, awak sebut 3 ayat ni kita boleh faham siapa kita dah. Ya. Insan ni maknanya manusia. Sebenarnya daripada perkataan nasia, si pelupa. Insan ni makna asal dia adalah apa? Si pelupa lah. Kita lah tu. Sifatnya pelupa. Baik, kita baca dua ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam ayat ini bermula dengan satu kata pertanyaan kepada Allah. Buat siapa? Insan lah. Bukankah telah datang ke atas insan itu hinun minad dahri, hinun jangka masa yang panjang, yang lama, lam yakun syai'an madhkura, yang mana dia dulunya satu benda yang tak pernah disebut. Kita ni benda yang tidak dikenali sesiapa pun. Sebelum kita ni ada dalam rahim ibu kita, satu benda yang tidak boleh dibanggakan langsung sedikit pun. Dan kita ni kemudian Allah sebut lagi, inna khalaqnal insana min nutfah, dan sesungguhnya kami jadikan insan daripada air yang hina pula, iaitu nutfah, setitis air yang hina, amsyaj. Jadi nabtalihi, apa tujuan Allah cerita itu? Allah nak uji kita, nabtalihi, untuk mengujinya. Dengan demikian Allah jadikan faja'alnahu, lalu kami jadikannya alat makrifah sami'an basira. Alat makrifah iaitu pendengaran dan penglihatan. Jadi ini adalah cerita tentang manusia. Kemudian Allah sebut lagi, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan hidayah, petunjuk kepadanya akan satu jalan. Jadi Allah ni bagi kita satu jalan, imma syakira wa imma kafura, sama ada dia nak jadi hamba yang bersyukur ataupun kufur. Baik. Jadi inilah cerita tentang insan, iaitu manusia ini. Jadi siapakah kita? Maka kita adalah hamba Allah yang lemah, dan tujuan Allah jadi cipta kita juga untuk menguji kita. Sebab itulah tujuan Allah cipta kita dalam surah 1 ayat 26 tu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami jadikan manusia ni dan jin tidak lain supaya mereka ni menjadi hamba, beribadah, mengabdikan diri kepada aku. Maka seterusnya kita pergi kepada kalimah Allah. Jadi siapakah Allah? Jadi ayat pertama wahyu turun Quran ni, sebelum Allah sebut namanya kepada Nabi, Allah tak sebut nama yang sebenar dia. Allah cuma sebut Rabb saja. Lepas tu wahyu pertama turun apa dah? Iqra bismi rabbik. Kemudian surah yang seterusnya dan seterusnya tak ada lagi sebut nama Allah ni. Semua Rabb saja. Lalu Quran tanya, siapa kamu kata Rabb? Rabb ni siapa? Maka Allah sebut. Dia Allah sebut dalam surah berapa? Surah 112 ayat 1 hingga 4. Yang kita hafal semualah.
selalu baca tu. Kita baca sama-sama. Tak boleh tengok dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sebut kepada Nabi Muhammad, ucapkanlah kepada mereka, Qul tu fi'il amr, Allah perintah. Jadi Nabi pun sebut Wallahu ahad. Dialah Allah yang ahad, tunggal, yang satu, yang esa. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada satu pun yang serupa dengannya. Allahus samad. Jadi Allah ni adalah as-samad. Jadi as-samad ni, jadi kita ni sebagai apa? Al-'abd. Al-'abd. Kita adalah hamba. Kerana Allah adalah as-samad, iaitu juga tempat apa dia? Al-ma'bud. Tempat hamba ini bergantung, mengabdikan diri untuk dapat sesuatu. Jadi Allah ni tempat bergantung hamba. Tugas hamba menjadikan Allah ni al-ma'bud, tempat untuk diibadahi. Apa itu ibadah ni? Semua lah. Ibadah ni bukan solat ni saja yang kita buat ni. Ni yang khusus. Ibadah ada dua. Satu yang khusus dan satu yang umum. Sebab itulah makna ibadah Allah ringkaskan juga yang kita nak faham. Bila kita sebut ibadah, kenapa apa? Solat lah. Ya. Maka kita tengok makna ibadah dalam surah 6 ayat 162. Inilah makna muslim. Juga 163. Muka surat 150. Jadi kita baca dalam doa apa ni kita baca? Iftitah. Pembuka solat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkanlah, ini adalah pengakuan. Lupa macam kita ucap apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Apa makna dia kak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ni ibadah untuk siapa? Khusus. Wa nusuki, dan nusuk ibadahku ini. Wa mahyaya, hidupku, segala pekerjaan kita akan jadi ibadah bila kita buat kerana Allah ni. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka semua perbuatan kita daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur balik, itu semua dalam rangka ibadah selama mana kita buat itu dengan rangka lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Maka dengan makna itulah juga ditegaskan ayat seterusnya, la syarikalah. Inilah maknanya tiada sebarang sekutu dalam semua ibadahku ini.
Tiada sebarang sekutu, syirik. Jadi kita baca la syarikalah لا شريك له wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sebarang sekutu baginya. Dan seperti itulah, inilah ayat Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini tujuan kita hidup. Tidak lain kita ni diperintahkan sebagaimana dalam ayat ni, umirtu, aku telah diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang awal, pertama-tama menjadi orang-orang yang tunduk patuh, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit sebanyak tentang Allah. Pada minggu lepas kita sebut Allah ini wali. Wali. Wali ini ada dalam surah yang juga kita baca. Biasa bacalah. Ini saya mungkin ringkaskan sebab saya nak masuk terus. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah adalah pelindung kepada orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka ini daripada dhulumat kepada nur. Kerana itulah aku ini adalah, dia sebut a'udzubillah, aku ini adalah hamba Allah yang tujuan aku hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah. Aku dicipta daripada nutfah. Kemudian aku mohon perlindungan kepada Allah perbuatan kita, iaitu dengan apa? Cara nak dapat perlindungan Allah, pertama dengan tegaskan ayat ni pada dalam kehidupan kita, iaitu dengan kita mengabdikan kepada diri kepada Allah yang Maha Esa, menyerahkan segala keberkatan kita kepada Allah yang tidak serupa dengan mana-mana makhluknya. Dengan apa? Menjadikan Allah ini sebagai Al-Ma'bud, tempat untuk diibadahi. Macam mana makna ibadah tadi? Menyeluruh seluruh kehidupan, iaitu termasuk kehidupan dan kematian. Mungkin kita faham sebelum ni, ibadah ni kita asingkan, ibadah tidak. Seluruh kehidupan kita namanya ibadah. Itulah rangka untuk mendapat makna sebagai seorang hamba tadi. Baik. Oleh itu Allah ini Ar-Rahman, yang mana Allah tahu memang Allah Siti Maha dan Maha Tuhan untuk menjadi hamba dia. Maka Allah ini adalah Tuhan, adalah Tuhan kita lah. Maka sebagai Tuhan, sebab itulah Allah uji untuk apa? Inna hadainahu sabila, ayat tadi. Imma syakira wa imma kafura. Jadi Allah ni sebagai Tuhan, dia layak dan dia ada kuasa untuk uji hamba dia, untuk tahu siapa benar-benar yang jadi hamba dia dan siapa yang kufur dengannya. Siapa yang syukur dengan dia, itu sebagai hamba, maka syukur itu adalah sifat hamba. Maka selain itu tak disebut hamba, kufur sifatnya. Syukur lawannya kufur. Baik. Dengan itu Allah uji hamba ini. Itu tengok dalam surah 67 ayat 1 hingga 2. Ini tanda kekuasaan Allah. Sebagai kita lah, kalau kita buat kerja, kita ni ada kuasa. Tujuan kita nak suruh buat kerja tu, itu juga tujuan siapa yang betul-betul ikut pekerja-pekerja kita itu. Begitulah Allah yang memiliki kuasa yang mutlak untuk seluruh makhluknya. Dia menguji hambanya, iaitu dengan apa? Allah sebut, ini kita biasa baca. Lepas itu kita baca insya-Allah. Di surah Al-Mulk, surah 67 ayat 1 hingga 2. Cuba kita buka surah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
Jadi tabarak, maka maha berkat Allah. Kenapa Allah ni apa berkat dia? Allah uji cipta kita bukannya cipta tanpa lengkap. Sebab dengan tujuan uji ni Allah lengkap kita dengan Sami'an Basira. Itu alat makrifah yang tiada pada makhluk lain juga. Contoh Allah cipta makhluk dia juga batu, Allah cipta makhluk dia juga binatang, tapi tak berfungsi. Sebab apa? Tak berakal. Jadi manusia ni makhluk yang istimewa. Allah nak uji dia. Sebab apa? Nak dia diangkat derajat dia. Sebab Allah nak beri sesuatu di akhirat nanti. Maka Allah sebutkan maha berkat Allah. Kerana apa? Segala makhluk yang lain dicipta juga untuk manusia ni lah. Dan tujuannya untuk apa? Supaya mereka boleh gunakan segalanya untuk menjadi makhluk yang hebat, hamba yang paling tinggi di sisi Allah, untuk Allah angkat dia nanti. Baik. Kemudian biyadihil mulk, di tangan Allah ini kerajaan. Kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Bagaimana Allah nak tunjukkan kekuasaan dia? Sebab itulah dengan cara apa? Allazi khalaqal maut, Allah ni ciptakan mati wal hayah, dan juga kehidupan. Untuk apa? Uji kamu siapakah yang ahsanu amala. Jadi di sini pertama Allah nak tengok siapa yang al-ma'bud ini. Makna al-ma'bud yang sebenar-benarnya dibuat apa? Ahsanu amala. Jadi hamba ni akan buktikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhannya, tanda syukur dia kepada Allah. Maka dengan ini Allah turunkan panduan supaya hamba dapat lalui jalan tersebut. Betul tak? Inna hadainahu sabil, kalau ayat yang ni. Jadi fokus kita pada ayat ini. Inna hadainahu sabil, sungguh kami telah berikannya satu jalan, iaitu jalan syukur lah. Imma syakirah wa imma kafurah, jalan syukur. Maka Allah turunkan apa pertama? Di Al-Quran surah 55 ayat 1 hingga 2. Surah Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. Ya Allah ini Ar-Rahman, yang mana Allah ni maha penyayang, maha pemurah dan maha penyayang. Kerana Allah sayang kepada hamba yang dicipta ni, dan Allah berikan mereka jalan. Cuba bayangkan manusia ni hidup di dunia ni, tak ada ujian, tak ada ujian. Jadi buatlah apa kita suka kat sini. Sebab itu dalam hadis Nabi sebutkan, antara kalam yang kami temui daripada Nabi-Nabi dulu ni, jika kamu tak malu, buatlah apa kamu suka. Itu orang yang hidup dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah, tidak berpedoman. Jadi hamba yang bersyukur ini, pertama sekali Allah sebutkan dia ikut petunjuk. Maka Allah berikan mereka ini Al-Quran. Kemudian dalam surah itu juga Allah sebut Al-Khalaqal Insan, surah 25 ayat 1 hingga 4, 3 hingga 4. Baca Khalaqal insan
kepada manusia. Dan Allah ciptakan manusia ini dengan Allah berikan apa? Allamahul bayan. Allah berikan dia keterangan, iaitu Allah utuskan Rasul. Rasul. Baik, ini bayan. Buka dalam surah 62 ayat 2. Ya Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutuskan Rasul daripada kalangan mereka sendiri. Jadi Allah utus Rasul daripada kalangan manusia sendiri. Tak semacam yang kaum Quraisy, kaum terdahulu pernah persoalkan kenapa Allah bagi Rasul ni manusia yang kami anggap bina ni. Kami ni orang kaya, dia tu orang yang tak ada apa-apa. Ada remehkan Rasul. Kenapa Allah tak turunkan malaikat saja jadi Rasul? Tapi tidak, Allah turunkan Rasul dalam kalangan manusia itu sendiri, dan juga dari kaum bangsa Arab itu sendiri, kepada golongan yang ummi. Apa itu ummi ni? Dalam Al-Quran ni ada ummi, ada 3 lah. Ada ummi yang disebutkan untuk Nabi ni, iaitu Nabi ni tak boleh, dia tak pernah baca, dia buta huruf, dan dia tidak pernah menulis kitab. Sebab apa? Ini nak membersihkan Nabi daripada tohahan yang lain, mengatakan Quran ini bukan daripada Allah. Jadi tak boleh lah, itu satu benda yang tak, manusia tak boleh petikaikan masa zaman tu. Jadi ummi ni kita nak faham, kita tengok untuk kaum yang ummi, kita nak faham, kita tengok dalam surah 78, surah 2 ayat 78. Surah Al-Baqarah 78. Baik, muka surat 12 ayat 38 Al-Baqarah surat 12. Okey. Sekejap. Seronok tengok semua buat Al-Quran ni, insya-Allah. Ya. Bersama-sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Dan sebahagian daripada mereka ini, manusia ini golongan yang dulu ni dapat kitab. Kalau dalam kita sebut ni kita tentang Yahudi dan Nasrani yang sebelum umat Muhammad ni. Jadi sebahagian mereka ni ada golongan yang ummi. Apa itu ummi dalam ayat ni? La ya'lamu al kitab. Mereka tak tahu tentang isi kandungan kitab mereka sendiri.
Contoh kalau Yahudi ni dia tak tahu tentang isi kandungan Quran ni, tapi dia hanya ikut rahib-rahib mereka sahaja. Itu sebab tu ayat seterusnya fawailul lil ladzina yaktubun. Celakalah orang-orang yang tulis kitab pula. Tapi dia kata ini dari sisi Allah, dan orang yang tak tahu tentang kitab ni senang nak ikut, senang kena tipu. Itu bahayanya ni. Jadi Umi di sini kita faham tidak tahu tentang kitab, tidak tahu tentang kitab Allah ni. Illa kecuali amani. Amani ni dia apa? Dongeng. Bukan dongeng, penipu lara. Dia cerita penipu lara lah kita. Dia kita contoh, kita nak anak kita jadi baik, tak ada harta dengan ibu, kita cerita pasal apa? Si tanggang. Contohlah. Jadi itu umat terdahulu lah, kan? Tapi ini satu contoh yang kita nampak. Sebelumnya ilmu ni masuk, itulah antara cerita yang disebut untuk menjadikan anak kita ni soleh. Tapi sedangkan hadis Nabi banyak dalam Quran ni. Cerita pasal surah Luqman, cerita dalam surah Al-Isra tentang ibu apa, cerita dalam surah Al-Ahqaf tak pernah diceritakan. Sebab masa tu tiadanya ilmu ni. Itulah contoh juga nak Allah datangkan Rasul pada umat yang hilang Arab dulu juga. Beginilah dengan datangnya Quran juga hari ini, orang yang membawa Quran ini untuk menerangkan kepada masyarakat. Kerana Quran ini tidak didedahkan mungkin. Kita tak tahu kan banyak tentang apa yang ada dalam isi kandungan Quran ni. Kerana itulah Allah sebut akhirnya hidup mereka dalam apa? Wa inhum illa yadhunnun. Mereka hidup dalam keadaan sangka-sangka, tak pasti sebab tak dapat benda yang sahih betul-betul dari wahyu dari Allah ni. Maka hidup kita dalam keadaan kita tidak tahu benar atau salah, keliru. Sebab itu hari masyarakat banyak yang keliru. Hatta yang di atas pun, yang ada kuasa pun keliru. Kenapa? Jauh daripada Quran Allah, kan? Jadi itu contoh yang berlaku juga pada umat terdahulu. Maka orang yang ada kuasa ni, tengok ayat seterusnya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kemudian tadi cerita tentang golongan yang jahil, yang tak ada ilmu. Kemudian Allah cerita golongan yang ini pula. Ini yang dianggap ilmuwan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Apa dia macam-macam lah. Tulis kitab ni maksudnya buat peraturan ke apa ke, tapi cakap ini hukum Allah contohnya. Maka summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia kata ini dari sisi Allah. Senang tak nak percaya kalau tak tahu? Senang lah, tertipu lah. Maka liyashtaru bihi thamanan qalilan. Sedangkan mereka ni sedang menjual dengan harga yang murah kerana dunia. Mereka ni jual agama kerana apa? Dunia. Wal tumisatu dunya bi'amalil akhirah. Mereka cari dunia dengan amalan akhirat. Maka Allah sebut celaka dah ayat ni 3 kali. 3 kali. Fawailul lilladzi, kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul. 3 kali celaka. Maknanya itu sangat dahsyat. Sebab kesan mereka ini membawa hasil tangan mereka ini membawa kesan yang besar kepada kejahilan umat. Maka kecelakaanlah bagi mereka daripada apa yang kata bas aydihim, mereka tetapkan dengan tangan-tangan mereka ini, kuasa mereka ini, dan kecelakaan bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Kemudian yang seterusnya ayat yang ke-80 ni adalah kesan daripada perbuatan ini. Dua manusia. Satu manusia yang jahil. Ini adalah al-dhalin. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah. Al-dhalin, jahil. Mereka mudah ikut saja. Mereka bertaklid saja, ikut saja. Kemudian yang kedua ini golongan al-maghdub. Ini golongan yang Allah murka sebab Allah kata celaka 3 kali. Maka kesan yang buruk berlaku. Apa yang terjadi? Wa qalu, dia baca ayat ni. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah.
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Lalu akan berlaku manusia ini akan menganggap apa dia? Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ni takkan masuk neraka kecuali sekejap je. Kita ni masuk neraka kejap je. Neraka tu rasa macam mana? Akhirnya ringan je. Masuk neraka pun tak apa. Sedangkan orang beriman yang takutkan Allah ni, kalau boleh dia tak nak masuk neraka. Tapi hanya neraka ni rasa kecil. Maka perjuangan untuk agama ni kurang lah. Sebab dia tak rasa neraka ni ada remeh bagi dia. Kematian ni bagi dia satu benda yang tak ada makna apa-apa. Dia ingat, tapi tak mendatangkan kesan besar pada dia untuk dia berubah. Ini berlaku bila ilmu ni, Quran ni dijauh daripada kita. Maka inilah sebab itulah Allah balik pada surah 62 ayat 2, Allah sebutkan wa minhum huwallazi ba'atha fil ummi. Jadi Allah utuskan Nabi ni, Allah berikan kita Quran panduan hidup ni supaya keluarkan kita daripada kejahilan ini, ummi ini. Supaya apa? Masuk kepada cahaya. Kerana Allah tadi melindung orang beriman ini daripada kegelapan kepada cahaya. Maka kita baca ayat ni tadi, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Apa yang Rasul buat untuk beri hidayah pada manusia ni? Yatlu 'alaihim ayatihi. Dibacakan kepada mereka, tilawah kepada mereka ayat-ayat Allah. Itulah cara untuk buka hati manusia ni. Kita kena buat apa hari ni? Nak bagi manusia ni balik, sebenarnya kita kena buat apa? Kena angkat Quran ni, sebut tentang apa yang Allah sebutkan dalam Quran ni, firman-firman Allah ni. Ceritakan tentang Quran ni pada masyarakat. Ini yang Nabi sendiri inilah yang dia bawa. Maka kita umat Nabi, apa yang kita nak kena bawa? Quran juga. Maka dalam ayat itu, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dengan Quran tadi membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi mengajarkan mereka ni ilmu tentang kitab dan hikmah. Sedangkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sedangkan sebelum ini mereka ni semua berada dalam kegelapan, kesesatan. Jadi hidup tanpa nur, tanpa Quran ini, kita sedang berlumang dalam kesesatan. Kerana itulah, siapa yang lakukan demikian? Penghalang dia syaitan. Jadi syaitan dalam surah 6 ayat 112, buka surah 6 dulu. Jadi kita masuk tentang syaitan. InsyaAllah sempat habiskan surah Al-An'am. Buka surat ya 142. Baik, semua ada terjemahan ya. Boleh nampak kan terjemahan tu. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
seperti itulah. Ini sunnatullah. Jadi Allah ni inilah 3. Jadi ni makhluk dua-dua ni satu yang perlu dekat dengan Allah dan ini penghalang kita, iaitu syaitan. Dia Allah sebut seperti itulah kami jadikan sejak dari dulu lagi, kami telah jadikan setiap Nabi Allah jadikan aduan syayatin, musuh daripada kalangan syaitan. Syaitan yang macam mana? Allah sebut dulu al-insi wal jins. Jadi ni ada dalam Quran ni, kalau kita belajar tafsiran ni, dia ada muawal dengan muakhir Satu yang diawalkan untuk dilebihkan dan satu yang diakhirkan untuk nampak dia punya perbezaan. Maka syaitan manusia dan jin, syaitan mana lebih bahaya? Mana yang di depan? Manusia. Cicik. Itulah. Okey, syaitan manusia dan jin. Sebab jin ni dia bisik saja, manusia dia boleh buat kerja sekali. Dia lagi dahsyat. Begitulah yang berlaku. Tapi hasil macam mana jadinya manusia? Daripada jin jugalah syaitan tu. Dia yang hasut dulu. Tapi lepas tu syaitan yang manusia ni lebih dahsyat lagi lah dia punya perlakuan. Maka apa yang mereka buat? Yuhi ba'du ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi dia mewahyukan kepada mereka ini, kepada manusia ini, sebahagian dengan sebahagian lain, zukhrufal. Zukhruf ni perhiasan, kata-kata yang indah, perkataan yang indah yang menipu daya manusia. Apa yang dia buat? Hasut. Syaitan ni dia menghasut supaya manusia ini meninggalkan. Jadi dalam surah 43 ayat 36 hingga 37, surah Al-Zukhruf. Ini Zukhrufal Qawl. Apa Zukhruf yang syaitan buat ni? Surah 43, 36. Surah muka surat 490. Ya, sen. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini tak dapat. Ini tak dapat. Ini ya. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Jadi syaitan dia kerja dia menghalang manusia ni daripada jalan Allah, iaitu wahyu Al-Quran, dengan dia berikan wahyu lain. Jadi jalan dunia ni kita ada dua jalan. Satu tadi jalan apa? Syukur. Satu lagi jalan kufur. Sabilullah, sabilus syaitan. Dua lah. Itulah syaitan ni menghalang manusia daripada jalan Allah. Wa may ya'shu an zikri rahman, siapa yang jauh daripada berpaling daripada peringatan Ar-Rahman ini, iaitu Quran, maka adalah syaitan baginya, jadi temannya, yang menjadikan berikan apa? Zukhrufal qawl, menghasut tadi, supaya dia ni lupakan peringatan Allah. Dalam keadaan wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sangka mereka sedang berada di atas jalan yang betul. Mereka nampak masa depan yang cerah, kan? Sedangkan ini cerita masa depan dalam ni. Tapi manusia tak pandang ini sebagai masa depan mereka, tapi dia lebih utamakan masa depan yang lain. Apa yang syaitan buat?
Jadi cara hasutannya surah 30 surah 10 ayat 7 hingga 8. Surah 10 Jadi makin membuat manusia ini apa? Lalai daripada ayat-ayat Allah. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون